Cukup tak? Cukup tak? Cukup kan? Kalau tak handsome tambah. Lagi handsome? Lagi handsome kan? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini. Dan kali terakhir kita bertemu adalah 10 hari bulan yang lepas, bulan 10, bermakna 3 hari selepas peristiwa ataupun serangan ataupun penjajahan Israel ke atas tanah Palestin itu dihangatkan semula dengan kejadian pada 7 hari bulan. Dan saya ingat masa itu pun saya sentuh tentang Palestin sedikit, kemudian masuk topik sirah sahabat kita. Tapi setelah kita bertemu pada hari ini, ceritanya sudah semakin berbeza daripada apa yang kita jangkakan pada hari-hari yang terawal peristiwa 7 hari bulan. Dan ini memberikan kepada kita satu bukan distraction, tapi satu saya nak pilih perkataan apa tak tahu ni, sebab saya rasa kebanyakan kuliah yang saya nak mulakan semula masuk kepada kitab kita yang sepatutnya, masuk kepada topik yang sepatutnya kita bincangkan di meja kuliah ini, dia jadi payah sikit nak masuk kerana kita menghadapi satu suasana yang sangat menuntut kita berikan perhatian kepada belahan dunia yang sangat terpencil itu, namanya Qita' Gaza ataupun sepotong tanah di Gaza pada hari ini yang diserang oleh Zionis Israel dengan segala kekuatan yang mereka ada. Dan sebab tu walaupun saya nak minta izin sekali lagi, kita berikan hak sedikit kepada Palestin, tapi saya tidak akan lari begitu jauh daripada cerita yang sepatutnya kita sampaikan tentang sirah para sahabat. Mari kita gabungkan dua cerita ni. Bagaimana para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Palestin di mata mereka. Bagaimana Palestin di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, apa yang mereka lakukan. Dan mungkin saya akan bawakan beberapa hadis berkaitan dengan topik ini yang akan membuatkan kita lebih sebutnya, sebab biasa kita nak berjuang untuk sesuatu ni, dia kena ada satu muntalaq ataupun satu penolak yang kuat lah untuk kita konsisten dengan Palestin. Dan saya rasa penolak yang paling kuat boleh mengikat kita, untuk kita terikat selalu dengan Palestin ini adalah apabila kita tahu Nabi SAW dan para sahabat pun memperjuangkan kedaulatan dan kebebasan Palestin. Maka lepas ni bila kita demonstrasi ke boykot ke apa saja yang kita buatkan dalam hidup kita untuk Palestin, kita harap yang memandu kita itu adalah kerana kecintaan kita kepada sunnah Nabi SAW juga. Dan itu tidak jauh, supaya kita semakin bersemangat dengan Palestin, semakin dapat memaknai perjuangan kita, dan dalam masa yang sama kita boleh berdiri dalam perjuangan ini dengan asas ilmu. Sebab kita risau, kita tengok perubahan sejak daripada minggu pertama sampai dah masuk bulan yang seterusnya untuk krisis di Gaza pada hari ini. Kita lihat orang semakin membuak-buak semangatnya dengan isu Palestin. Bagus, tapi ada yang tak bagus kalau semangat itu tidak didasarkan kepada ilmu, dan itu berpotensi untuk menjadi ekstrim yang lain pula lah. Kita kena tahu mana-mana ekstremism yang wujud atas muka bumi ni pun titik mula dia sama je, semangat. Titik mula kepada kewujudan agama-agama sesat
ajaran-ajaran sesat, penyelewengan pun bermula daripada semangat juga, ya. Permulaan kepada mana-mana ekstrim dalam bentuk keganasan, terorisme pun bermula dengan semangat juga yang tidak diikuti dengan ilmu. Nanti dia boleh membawa kita ke arah yang tidak sepatutnya, dan kita harap itu tidak berlaku, ya. Dan malam ni kita mulakan dengan beberapa poin yang mungkin akan membawa kita kepada Gaza, tetapi dengan kacamata Nabi SAW dan para sahabat. Saya tak tahu kenapa saya pilih hadis ni dulu, sebab hadis ni menarik. Nabi SAW kempen kepada para sahabat untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi SAW kempen kepada para sahabat untuk pergi ke Masjidil Aqsa. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian semangat nak berjalan, nak melancong, kecuali ke arah 3 masjid ini saja, iaitu Masjidil Haram, Baitullahil Haram, Masjidil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. 3 masjid paling utama dalam agama kita yang disebut secara eksplisit, terang-terang dalam hadis ini. Nabi kempen kepada para sahabat, pergi sana, okay? Pergi sana. Dan kita pun tak tahu, saya pernah sebut ke tidak, kita pun tahu satu realiti yang dalam sirah ni 23 tahun kiblat umat Islam ada 2. Kiblat pertama dan kiblat kedua lah. Kiblat pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Dalam masa berapa tahun? Ni mungkin kadang-kadang nombor-nombor ni kita lupa nak ambil perhatian. Matematik kan pelajaran yang membosankan, tapi bila kita gunakan nombor itu dengan cara yang betul, kita akan tahu betapa signifikannya. Kita kena tahu nombor ni. Berapa lama kiblat Nabi, kiblat umat Islam pertama itu adalah Masjidil Aqsa? Setahun, 2 tahun? Ia adalah selama 16 tahun. Betul-betul sebelum perang Badar berlaku peristiwa perubahan kiblat umat Islam daripada Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram. Okey. 16 tahun. Apa kesannya bila sesuatu tempat tu jadi kiblat kita? Kita semua ada pengalaman yang sama lah kot, bila kita nampak Kaabah depan mata. Ya, tuan-tuan haji, adik-adik, abang-abang, yang saya rasa kita tiap kali kali pertama kita tunaikan umrah, tengok Kaabah depan mata satu ketika dulu, kita ada pengalaman yang sama. Kita akan speechless, terdiam, dan kita akan menangis. Emosinya datang tiba-tiba, ya. Bukanlah ada satu benda yang magical ke apa, bukan, tapi perasaan, ya. Dan kita bukan niatkan sahaja aku pergi tengok Kaabah untuk aku menangis lillahi ta'ala. Tak ada niat tersebut keluar sebelum kita menangis. Memang ia satu perasaan yang muncul kerana apa? Kerana inilah kiblat kita sejak kecil. Barulah nampak buat kali pertama depan mata. Dan saya pun ada pengalaman yang sama. Lihat Kaabah, kita tahu dah Kaabah tu rupa macam tu, tapi ini kiblat kita selama ni. Bila lihat Kaabah kita menangis. Okay? Dan apa kesan 16 tahun umat Islam di zaman sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selama ini kiblat pertama mereka solat 16 tahun adalah Masjidil Aqsa. Apa kesannya? Rindu. Allah kempen dalam ibadah menghadap kiblat ni, kempen 16 tahun untuk melihat Masjidil Aqsa. Dalam masa yang sama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sebut, tak payah kita ni nak melancong sangat kecuali ketiga tempat ni saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Apa kesannya? Kesannya adalah sahabat nak pergi sana. Kesannya adalah sahabat tentu sekali bersemangat untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Tapi saya akan bawakan beberapa hadis lain untuk kita memahami satu benda yang pelik sikit. Kenapa pula macam ni respon Nabi SAW? Ada 3 hadis berbeza dengan cerita yang sama, iaitu kisah 3 orang sahabat, 2 orang sahabat sebenarnya, 2 orang sahabat dan seorang sahabiah yang terkesan dengan kempen Nabi SAW, dan mereka nak pergi Masjidil Aqsa. Dan mereka bertanya, mereka memaklumkan kepada Nabi SAW sebenarnya, memaklumkan yang mereka nak pergi ke Masjidil Aqsa. Dan saya akan kumpul dekat ujung nanti apa jawapan Nabi SAW. Okay? Iaitu hadis yang pertama. Saya pergi satu demi satu. Hadis yang pertama, seingat saya watak dalam hadis ini adalah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam.
Ini tuan rumah kepada markas umat Islam di Mekah, Darul Arqam tu. Okey. Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam dia bersiap-siap. Dan Nabi nampak dia, Nabi tanya nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi Masjidil Aqsa. Dan Nabi tanya dia, nak pergi sana buat apa? Nak berniaga ke? Sebab di sekitar Syam ni dia ada banyak pusat-pusat perniagaan. Pasar Busra Syam yang pernah Nabi pergi waktu kecil. Kemudian antara pasar besar juga adalah pasar besar di Ilya, ataupun nama hari ini kita panggil Al-Quds. Okay? Dan Nabi tanya dia, adakah kamu nak berniaga ke sana? Dia kata, tak, aku nak pergi sana sebab nak solat. Ni hadis yang pertama. Respon Nabi kita simpan, nanti kita jawab kat hujung, sebab respon Nabi sama dan respon ni pelik. Cerita kedua, ni sahabat yang kedua pula. Dia bernazar. Nazar ni apa? Nazar ni satu syariat dalam agama kita, iaitu kita mengaitkan sesuatu kejadian pada masa akan datang yang belum berlaku lagi. Dan kalau kejadian itu berlaku, kita berjanji, bersumpah bahawa kita akan berbuat sesuatu dalam kerangka ibadah lah, kerana cerita benda tersebut berlaku. Misalnya kalau kita ambil contoh yang paling mudah untuk masa sekarang ni, contohnya nazar kita kan. Ini ibadah, nazar ni pun ibadah kita. Kalau kita bernazar, kalaulah Gaza sekali lagi dapat keamanan, kita bernazar contohnya nak sedekah 3 bulan gaji kepada Gaza, contoh. Ataupun kita bernazar, kita nak kalaulah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dibebaskan menjadi milik umat Islam semula, kita bernazar duit pertama yang aku tabungkan adalah duit untuk beli tiket flight ke Masjidil Aqsa untuk solat dekat sana. Contohnya lah nazar. Kalau nazar botak kepala tu, itu tak ada nilai ibadah lah ya. Janganlah nazar Gaza bebas botak kepala, itu tak ada nilai ibadah, rugi ya. Poinnya adalah sahabat yang kedua ni bernazar kepada Allah Ta'ala bahawa aku, kalau kota Mekah, sebab Mekah kan dijajah ataupun dikuasai oleh musyrikin Mekah, kalau Mekah itu bebas, maksudnya menjadi milik umat Islam, aku nak pergi solat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Nazar. Nazar ni mengikat kalau kita nak kalau kita nak hapuskan nazar, kena ada denda tertentu, kena ada kafarah kepada nazar tu. Dia tak mudah-mudah cancel je lah, tak jadilah, tak boleh. Kerana nazar ni serius, dianggap sebagai janji ataupun sumpah dengan Allah Ta'ala ya. Maka sahabat kedua ni bernazar nak pergi Masjidil Aqsa, bernazar. Dan kita akan tengok jawapan Nabi apa. Peristiwa ketiga, hadis yang satu lagi, seorang sahabiah pula, perempuan, dia sakit dan dia bernazar kepada Allah Ta'ala, kalau sakit aku ni pergi, maksudnya aku ni sembuh daripada penyakit aku nak pergi Masjidil Aqsa. Ini hadis ketiga. Kalau penyakit aku sembuh, aku nak pergi Masjidil Aqsa. Dan ternyata penyakit dia sembuh dan dia nak pergi Masjidil Aqsa. Apa jawapan Nabi SAW kepada tiga-tiga cerita ni? Jawapan dia sama sebenarnya. Dan ini akan membuatkan kita tertanya-tanya sikit. Kembali kepada poin kita tadi, Nabi dah kempen pergi Masjidil Aqsa, dan kita tahu fadilat ataupun kelebihan tertentu solat di sana. Dan kita tahu Nabi SAW Isra dan Mi'raj pergi ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ketika tiga-tiga orang sahabat ni dah termakan dengan kempen Nabi SAW nak pergi Masjidil Aqsa, Nabi reply apa? Nabi jawab, tak payah, salat di masjid aku saja. Salat saja di masjid Nabi SAW. Ini jawapan Nabi. Pelik? Ya, pelik sebab Nabi dah kempen. Apatah lagi sahabat dan sahabiah tadi tu bernazar, kena tunaikan. Tiba-tiba Nabi jawab, tak payah, solat di masjid aku saja. Kenapa? Dan para ulama melihat cerita ni dengan persoalan juga. Kenapa Nabi buat macam tu? Kan Nabi yang kempen, tiba-tiba Nabi pula larang. Kenapa? Inilah syarah yang penting bagi hadis ini, iaitu para ulama melihat cerita ni apa? Nabi SAW bila Nabi kempenkan kamu untuk pergi Masjidil Aqsa,
Bila kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa selama 16 tahun, lebih lama daripada menghadap Masjidil Haram, bukan dengan tujuan kamu rasa kamu nak pergi sana sebab nak seronok-seronok ataupun nak ibadah dekat situ. No, itu bukan yang paling pertama sekali. Yang pertama adalah bebaskan Masjidil Aqsa dulu. Bebaskan terlebih dahulu Masjidil Aqsa. Bahkan sebelum kamu tunai nazar kamu, bebaskan dulu Masjidil Aqsa. Barulah kamu pergi sana untuk ibadah, untuk apa kita tak kisah. Bebaskan dulu. Kerana ketika zaman Nabi SAW, daripada mula sampai ke akhirnya, Masjidil Aqsa, kalau saya boleh petik kandungan daripada macam-macam sumber yang bercerita tentang fakta ini, Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir sebut benda yang sama. Anak Toynbee dalam history buku dia pun sama, sebut benda yang sama. Masjidil Aqsa sejak 500 tahun sebelum Nabi SAW, Masjidil Aqsa adalah tempat buangan sampah, dump site, tempat buangan sampah. Jangan bayang Nabi SAW bila pergi ke Masjidil Aqsa itu adalah Masjidil Aqsa yang tersergam indah macam hari ini. Bukan. Bahkan kita peliklah kadang-kadang bila kita baca hadis terperinci, Umar meletakkan batu asas Masjidil Aqsa. Mana masjid tu? Kenapa Umar baru nak letak? Sebab masjid itu merupakan tempat yang kotor. Dan Umar sendiri pun bila sampai ke Al-Quds, Umar tidak solat di Masjidil Aqsa. Umar solat dekat mana? Dekat depan gereja, The Holy Church of Sepulchre. Boleh google gereja ni, ada di Old City Al-Quds ataupun Jerusalem. The Holy Church of Sepulchre, di depan dia ada masjid. Nama masjid tersebut adalah Masjid Umar Al-Khattab, merujuk kepada tempat Umar solat ketika Umar sampai untuk ambil, untuk hand over kunci Al-Quds ini, diserahkan di depan gereja. Kenapa tak serah dekat Masjidil Aqsa? Sebab Masjidil Aqsa adalah tempat pembuangan sampah ketika itu, dalam rekod Islam dan rekod orang Barat, rekodkan fakta yang sama. Selama 500 tahun itu bukan tempat yang orang hargai pun. Sebab tu kalau contohnya lah, kalau Nabi benarkan sahabat untuk solat kat sana pun, kamu nak solat buat apa? Dah tempat tu dijajah oleh Rom Timur, Byzantine. Sudahlah dijajah, jadi tempat buangan sampah pula selama 500 tahun. Sebab tu kita kena faham molek hadis Nabi SAW dan kaitannya dengan perjuangan Palestin pada hari ini. Kita sebut tentang Gaza kan, dan saya takut kalau ada orang tak tahu lagi. Sebab ada orang tanya, kenapa Masjidil Aqsa tak kena serang? Maksudnya dalam serangan baru ni, roket-roket turun ke Palestin ni, kenapa Masjidil Aqsa tak kena satu roket pun tak kena kat Masjidil Aqsa? Kena tahu peta Palestin lah kan, kena faham peta Palestin, jangan demonstrasi saja. Peta Palestin kena faham, ada West Bank, ada Gaza, dan di tebing barat ni dah tak ada rupa macam negara dah pun bertumpuk-tumpuk dah. Itu adalah strategi yang digunakan oleh Zionis Israel sejak 1948 lagi. Itu cara mereka pun. Dia pisahkan, akhirnya hidup dah tak berapa nak boleh dekat situ, maka pindah ke tempat lain dan tanah tu jadi kosong, akhirnya jadi tanah mereka. Itu standard sejak 1948 cara Israel membina negara mereka. Ada banyak rekod. Sebab tu Masjidil Aqsa hari ini, bila sebut tentang perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa, ia sukar untuk berlaku di West Bank, di tebing barat. Kerana West Bank ini macam dah bukan negara, bertumpuk-tumpuk dengan tembok yang tinggi, dengan kena lalu checkpoint, dengan yang berkuasa dari sudut keamanan itu adalah dalam kurungan keamanan yang berkuasa menjaga keamanan di West Bank adalah tentera IDF Israel ni. Itu yang menyedihkan di tebing barat. Sebab tu kita hanya ada Gaza pada hari ini, dan Gaza adalah satu-satunya wilayah yang ada lagi seruan jihad fi sabilillah untuk membebaskan Al-Quds. Jangan tanya kenapa Malaysia tak hantar tentera. Macam-macam soalan kita boleh timbulkan. Malaysia nak lalu laluan udara mana satu? Nak lalu jalan darat, Thailand benarkan kau? Nak lalu jalan udara, berapa banyak negara kita nak lalu? Nak lalu jalan laut, semua laut pun ada tuannya. Sebab tu ada banyak peraturan dunia hari ini yang menyekat semua negara umat Islam daripada terlibat secara langsung dengan Palestin. Sebab itu Gaza adalah satu-satunya harapan kita. Tak sepatutnya kita sepanjang sebulan ni ada lupakan Gaza dalam doa kita. Ini yang berlaku kepada mereka. Dan
Walaupun yang itu berlaku di Gaza, tapi perjuangan itu adalah perjuangan Masjidil Aqsa. Dan ini yang kita nak bawakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Nabi kempenkan untuk pergi ke Masjidil Aqsa untuk membebaskannya. Dan tahu satu fakta dalam sirah, berapa ramai sahabat pernah solat di Masjidil Aqsa? Atau pernah kira? Saya pernah cuba nak kira, tapi saya tak jumpa. Saya tak jumpa cerita ada seorang pun sahabat yang pernah salat di Masjidil Aqsa ataupun pernah duduk di Baitul Maqdis. Tak ada. Sebelum Umar Al-Khattab membuka Baitul Maqdis, itu cerita terakhir kita nanti insya-Allah. Sebelum Umar buka Baitul Maqdis, tidak ada satu cerita pun sahabat yang pernah solat di situ. Nabi SAW pun solat di Masjidil Aqsa bukan sebagaimana yang kita faham dari sudut fizikalnya, sebagaimana yang dilihat hari ini. Ya, kita bayang dalam cerita Isra Mi'raj kan Nabi solat di Masjidil Aqsa bersama dengan, sepatutnya dalam riwayat tersebut menceritakan Nabi bersama dengan para nabi, bukan rusul saja. Ar-rusul wal anbiya, berapa puluh ribu, ratus ribu nabi ada dalam peristiwa tersebut, bukan 25 orang rasul itu saja, semua. Ya, maksudnya apa? Cerita Isra Mi'raj ni jangan bandingkan dengan kiraan fizikal gitu. Tak terbayang. Sebab ini cerita yang memang Allah wujudkan cerita ni untuk kita hargai keagungan cerita ni. Jangan bayangkan macam mana dia beratur, safnya macam mana, entah, tak tahu. Yang penting melibatkan ramai para anbiya. Dan kita yakin memang lokasinya lokasi yang sama, tapi Allah berikan ruang yang sepatutnya dijadikan ruang yang bersih, yang suci untuk salat bersama dengan para anbiya yang lain. Ya. Dengan maksud itu berbeza dengan lokasi yang kita sebutkan tadi, dari sudut realitinya ada sampah dan sebagainya. Ya. Itu untuk kes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lain tak ada. Ada tak sahabat daripada Palestin? Ada. Sahabat daripada Palestin, keluarga yang paling popular adalah keluarga Tamim Ad-Dari. Kenal Tamim Ad-Dari? Kita tak sentuh lagi dalam kitab kita, ada nama dia, nanti kita akan tengok. Tamim Ad-Dari ni bukanlah sahabat yang banyak sangat kenangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali satu. Siapa yang minat hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis yang menceritakan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, kena kenal nama ni Tamim Ad-Dari. Sebab dialah sahabat yang bila peluk Islam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia cerita pada Nabi dia jumpa Dajjal. Dan hadis ini direkodkan kerana Nabi sendiri panggil Tamim Ad-Dari, "Hey Tamim Ad-Dari, mari sini." Duduk di tengah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang pertemuan dia dengan Dajjal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa minat berkenalan dengan Tamim Ad-Dari, ini hadis paling popular tentang dia. Ini Tamim Ad-Dari yang sama. Berasal daripada mana? Asqalan. Asqalan di mana? Asqalan lah tempat yang menjadi sasaran roket-roket Hamas ataupun Al-Qassam hari ini daripada Gaza. Sebab ia berada betul-betul di utara Gaza pada hari ini dengan nama yang lain. Apakah namanya? Ashkelon. Seorang Yahudi ini, antara projek mereka di Palestin adalah tahwid. Mereka akan cuba untuk meyahudikan segala benda yang ada di situ. Bahkan kita kenal nama Baitul Maqdis, Al-Quds, mereka menamakan tempat itu sebagai Judea. Ini cara mereka untuk menukar nama-nama yang ada di situ supaya orang-orang Islam sudah melupakan tempat tersebut. Petang tadi baru saya buat satu artikel khas tentang perkampungan lama di Palestin yang hari ini lokasinya tak tahu kat mana. Kalau tuan-tuan boleh Google cari peristiwa namanya pembantaian ataupun massacre Deir Yassin. Deir Yassin ni Google lah nama dia macam mana pun tak tahu tempat dia kat mana. Tak jumpa dalam Google Maps Deir Yassin ni dekat mana. Padahal ini adalah pembantaian yang paling teruk ataupun merupakan pembantaian pertama di Palestin pada tahun 1948 setelah negara haram Israel ini diasaskan. Mereka bermula dengan membantai kampung-kampung, pekan-pekan milik Arab Palestin, dan antara yang paling teruk adalah yang berlaku di Deir Yassin. Lebih kurang 4 km je daripada Masjidil Aqsa, tak jauh, 4-5 km.
Tapi selama ni saya mencari, saya tak pernah cari betul-betul, cari macam tu je. Mana Deir Yassin ni, tak jumpa. Rupanya Deir Yassin ni dah tukar jadi benda lain. Sebab dia duduk dalam wilayah Israel, negara haram Israel, dan dia akan tukar nama-nama tersebut jadi nama lain. Sebab tu kita tak jumpa. Bila kita buat bacaan lebih sikit baru jumpa, oh rupanya kampung ni dekat sini. Tantura, ini nama tempat lain. Dah tak ada dalam peta Palestin, tapi ia adalah satu daerah yang penuh dengan orang Arab Palestin, sama ada Muslim ataupun Kristian duduk di situ. Sampailah Israel datang dan membantai mereka, ethnic cleansing, clear tempat tu, dah tak ada apa. Dan dikatakan ada parking lot dekat situ. Di bawah itu adalah mass graveyard yang ditanam semua yang dibunuh dalam cerita tersebut. Ini realiti di Palestin. Ini akan mereka buat. Maka Tamim Ad-Dari, patah balik cerita tadi, Tamim Ad-Dari adalah satu-satunya sahabat yang kita tahu betul-betul Palestini, lahir di Palestin bersama dengan keluarga dia lah. Delegasi dia dan keluarga dia datang jumpa Nabi SAW, peluk Islam. Itu saja. Nama-nama lain tak ada. Dan Tamim Ad-Dari pun tak ada rekod dia pernah solat di Masjid Al-Aqsa. Maka sekarang ni kita tengok Nabi SAW telah mempersiapkan satu generasi yang cintakan Masjid Al-Aqsa. Siapkan generasi yang mencintai Masjid Al-Aqsa. Pembukaan kota Mekah hanya akan berlaku 2 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi ada masa 2 tahun saja untuk buat projek lain. Sebab tu ini selalu saya tekankan juga. Projek terbesar sirah Nabi SAW apa? Membuka Masjidil Haram. Kan Fathu Mekah, pembukaan Mekah itu adalah kemuncak sirah. Tapi itu satu fakta yang merupakan pandangan ataupun pendapat penulis-penulis sirah. Hakikatnya tidak pun. Projek Nabi SAW ada banyak, tapi kita boleh sebut paling kurang projek Nabi SAW sebagai seorang Nabi adalah membuka Mekah, Fathu Mekah, dan satu lagi projek untuk membebaskan dan merdekakan Masjidil Aqsa. Dan saya akan bawakan buktinya dalam sirah Nabi SAW. Ada beberapa perang dalam Islam yang para ulama tak dapat nak classify perang ni sebab apa. Biasanya kalau kita sebut perang itu perang untuk membuka Mekah, ia adalah perang-perang yang ada kaitan dengan orang Arab Mekah lah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Sariyah yang menghala ke Mekah, ekspedisi kecil. Kita boleh faham kenapa perang itu berlaku, untuk pressure Mekah, sebab Nabi nak dapatkan semula Mekah. Tapi tiba-tiba ada siri-siri perang yang Nabi SAW tak jelaskan kenapa perang itu kena berlaku. Dan para ulama yang kemudian pun menggaruk kepala juga, macam mana nak tahu kenapa perang ni berlaku. Dan perang ni sangat pelik. Saya bawakan 3 perang ni. Yang pertama, perang Mu'tah. Yang kedua, perang Tabuk. Yang ketiga, perang yang sebenarnya Nabi susun 3 hari sebelum Nabi wafat. Nabi arahkan Usamah ibn Zaid, anak kepada Zaid ibn Harithah, untuk berangkat ke tempat ayahnya syahid. Ini 3 perang. Dan ketiga-tiga perang ni ada macam-macam data tentang perang ini yang pelik. Yang pertama, perang ni jauh daripada Madinah dan Mekah. Kenapa satu pasukan yang sangat kerdil belum lagi dapat Mekah pun, Mekah belum dibuka lagi pun. Ini berlaku dalam tahun ke-7 macam tu, perang Mu'tah. Perang pertama ni tahun ke-7 Hijrah. Nabi utuskan pasukan, dia dipimpin, bahkan nama lain perang ni adalah nama pasukan ini adalah Jaishul Umara, tentera yang dipimpin oleh lebih daripada seorang pemimpin. Nabi utuskan Zaid ibn Harithah, Nabi utuskan Ja'far, Abdullah ibn Rawaha, dan Nabi utuskan Ja'far ibn Abi Talib. 3 nama terus Nabi sebut untuk jadi pemimpin dalam pasukan ni. Bahkan nanti akan ada 4 orang sebenarnya di medan jihad, iaitu bila 3 orang ni dah syahid, ganti Khalid bin Al-Walid, Saifullah Al-Masulul ini, Khalid bin Al-Walid ganti. Kenapa ni? Dalam perang dengan Rom ni bukan calang-calang tentera. Jangan cari pasal. Jangan cari pasal dengan pasukan yang jauh lebih besar. Tapi Nabi SAW tahun ke-7 Hijrah, Nabi utus pasukan menuju ke Mu'tah. Mu'tah ni di mana? Urdun, Jordan. Tempat saya belajar, Jordan. Jordan ni jauh mana kalau kita nak bayangkan mudah. Saya naik bas daripada Jordan, tunaikan umrah dulu,
pergi ke Madinah. Perjalanan mengambil masa 2 hari. 2 hari perjalanan. Itu pun memang RNR tu rehat dalam sejam macam tu je lah. 2 kali RNR je, dekat Mu'tah dan dekat Tabuk. 2 RNR yang kami lalu. Jordan 2 hari naik bas ke Madinah untuk pasukan tentera yang berjalan kaki, yang naik unta, naik kuda, sangat slow. Kita boleh bayangkan mungkin sebulan perjalanan mereka ke Mu'tah. Kalau daripada Mekah ke Madinah pun dah 10 hari 12 hari, apatah lagi ke Jordan Mu'tah daripada Madinah. Dan ni pelik, tak pernah sebab ada pandangan ulama kata barangkali sebab ada apa nama ni, Caesar Rome masa tu, bukan Caesar, Heraklius ni Heraklius lah, bukan Hercules. Heraklius yang mewakili kerajaan Rom telah membunuh utusan umat Islam di sana. Ini antara tafsirannya. Tapi tak adalah sampai tahap kena hantar tentera, sebab kena tahu, kena sedar yang umat Islam tu sangat kecil. Dan itu bukan berlaku pada tahun tu. Ini banyak persoalan dalam sirah bila mereka membincangkan kenapa perang tersebut berlaku. Perang Mu'tah. Dan memang perang tu umat Islam, 4 orang pemimpin umat Islam dipertaruhkan dalam perang tu. Yang terakhir ini saja yang selamat, Khalid bin Al-Walid. Dan Nabi sangat sedih dengan apa yang berlaku. Itu perang pertama, jauh. Perang kedua yang kita sebut tadi, perang Tabuk. Tabuk ni sempadan Saudi dengan Jordan. Tabuk. Dan perang Tabuk ni yang lagi peliknya adalah perang yang tak berlaku pun. Perang Tabuk adalah perang, namanya perang kalau buka buku sirah, dalam 1, 2, 3 muka surat habis. Itu pun cerita yang paling panjang sekali dalam buku sirah kita adalah cerita Ka'ab ibn Malik yang bertaubat sebab dia tertinggal perang tu. Dalam surah Taubah sebutkan wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ard. Itu ayat yang merujuk kepada cerita Ka'ab bin Malik yang terlepas perang Tabuk. Dahlah sikit cerita. Cerita yang panjang itu pun tak ada kaitan dengan perang Tabuk. Maka peliklah cerita ni. Perang yang tak jadi. Dahlah ini perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perang Tabuk ni nak kena berlaku pula? Dan yang terakhir saya sebut tadi, bila Nabi persiapkan tentera Usamah Ibn Zaid, Nabi sebut kepada dia, pergi ke tempat ayah kamu syahid, iaitu Zaid Ibn Harithah, iaitu ke Mu'tah, tempat yang saya sebut tadi. 3 hari lepas tu Nabi wafat. Baik, ulama cuba analyse apa sebenarnya plan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku. Dan dalam masa yang sama, bukan setakat perang-perang ini menuju ke utara, syariah, ekspedisi-ekspedisi kecil pun menuju ke utara juga. Maka ulama bawa peta di depan mereka. Mereka cuba menggaris-gariskan apa yang berlaku, hala tujuannya ke mana. Dan surprisingly, memanglah mengejutkan, tapi bila kita faham ini adalah agenda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan faham kenapa Nabi susun pasukan ke situ. Peta itu menunjukkan destinasi hujung kepada perjalanan ke utara itu adalah Masjidil Aqsa. Sebenarnya perang Mu'tah untuk buka Masjidil Aqsa, perang Tabuk untuk Masjidil Aqsa, tentera Usamah ibn Zaid untuk Masjidil Aqsa. Dan ini yang diteruskan oleh khalifah umat Islam yang seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq. Bila dia jadi khalifah, kita tahu ceritanya Abu Bakar ada konflik sikit siapa nak jadi khalifah lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Abu Bakar jadi khalifah saja, malam itu, petang tu sebenarnya dia dilantik jadi khalifah, tengah hari macam tu, petang tu, lewat petang, dia nampak pasukan tentera Usamah bin Zaid dah patah balik. Sebab tentera Usamah ni bila tahu Nabi wafat, dia patah balik. Sebab dia diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dah tak ada, patah balik ke Madinah. Petang tu Abu Bakar nampak pasukan Usamah bin Zaid dah patah balik. Abu Bakar cakap pada mereka, tidak ada seorang pun daripada tentera Usamah yang akan bermalam di Madinah. Semua kena pergi arah yang Nabi minta pergi ke Mu'tah. Sebab Abu Bakar tahu agenda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk buka Masjidil Aqsa. Dan 6 tahun diperlukan, sehingga akhirnya Umar Al-Khattab akhirnya menjadi watak yang akan menyelamatkan Masjidil Aqsa, kembalikan kemerdekaan Masjidil Aqsa. 6 tahun macam-macam berlaku. Sejak era Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar sebenarnya dah mengutuskan dulu tentera-tentera awal ke Rom dan ke Parsi. Bahkan sebenarnya tentera yang paling betul-betul Abu Bakar plan adalah tentera yang menuju ke Rom.
Selalu juga saya sebut Rom, tapi saya tak rasa Rom tu perkataan paling betul. Yang paling betul adalah ke Syam. Dan Syam adalah wilayah yang bermula daripada sungai Furat dan Dajlah, Mesopotamia punya sungai ni, yang Nabi sebut dalam hadis bila Nabi naik ke Isra' dan Mi'raj, Nabi nampak dua sungai, kan? Iaitu sungai sungai Furat dan Dajlah inilah. Dan inilah dua sungai Mesopotamia ni di Iraq hari ini. Dan Syam itu bermula daripada sungai Dajlah dan Furat dan Sinai, turusan Suez tu. Itulah penghujung kepada Syam. Dan tuan-tuan kalau ada pembaris cuba garis-gariskan, cari diameternya, cari center kepada circle Syam, tuan-tuan akan nampak lokasi tersebut adalah betul-betul di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itulah center kepada Syam. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan Syam, Nabi bacakan doa Allahumma barik lana fi madinatina. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Madinah. Tiba-tiba Nabi baca sambungan doa tu, wa barik lana fi syamina, dan berkatilah Syam kami. Syam belum dibuka lagi. Kenapa tiba-tiba masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan ia bermaksud Syam, memang dalam impian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Syam itu merujuk kepada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya. Dan Abu Bakar mulakan projek ini. Diutuskan Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, diutuskan Mu'adh ibn Jabal, utuskan Syurahbil bin Hasanah, utuskan Al-Walid ibn Abu Sufyan, abang kepada Muawiyah. Semua pergi ke Syam. Dan projek di Syam ni dia punya dia punya climaxnya di mana? Kalau ikut cerita-cerita perang di Syam, dia ada macam-macam perang berlaku dekat situ. Perang Yarmouknya, perang di Dimashq, perang di macam-macam lah, Tapi kemuncak kepada Syam dekat mana? Yang menyebabkan kalau saya sebagai orang yang minat membaca sejarah ni, nak faham kemuncak Syam tu dekat mana, ketika Amr bin Al-As bagi tahu kepada Umar Al-Khattab, aku nak pergi Mesir pula. Sebab projek dekat Syam dah habis. Amr bin Al-As bagi tahu, projek dekat Syam dah habis, aku nak pergi Mesir, nak buka Mesir pula. Bilakah disebut kalimah tu? Selepas Baitul Maqdis dibuka. Sebab kemuncak kepada projek di Syam adalah Baitul Maqdis. Dan ketika inilah kita nak masukkan cerita yang terakhir sebelum kita azan Isyak ni. Sempat insya-Allah. Isyak 8:11, 8:12. Entah. Berapa Isyak kita? 8:11 ya. Okey, ada masuk. Ini kemuncaknya. Apabila Umar Al-Khattab menyambung baton. Sebab kita kena tahu perjuangan umat ni, dia kena ada baton yang disambut-sambut ni. Kita ingat semua kena berlaku zaman kita. Sebab saya faham kita semua mungkin kalau kita generasi yang sama, kita membesar dengan isu Palestin, kita membesar dengan tengok Palestin dijajah. Saya membesar masa tu, kalau saya ingat, Gaza masih lagi di bawah penjajahan Israel. Saya ingat sekitar tahun 2000, saya darjah 1 masa tu, dah tengok berita Israel keluar daripada Gaza tahun 2005. Masa tu dah form 5 form berapa tak lupa form 1, masa tingkatan 1, duk baca berita tentera Israel retreat daripada Gaza, keluar daripada Gaza. Tahun 2006 berlaku serangan pertama ke atas Gaza. Itu cara kita membesar di zaman moden ni, melihat perkembangan di Palestin sejak daripada kecil dulu. Kita ada satu impian yang sama. Aku nak, masa hidup aku ni lah, aku nampak Palestin dibebaskan. Dan kita bukan orang yang pertama yang ada cita-cita tu. Semua syuhada yang telah meninggalkan kita, kalau nama-nama yang besar antaranya siapa nama dia, Haji Amin Husaini, Mufti Al-Quds ketika tahun 1948. Dialah pejuang pertama Palestin. Kemudian ada lagi nama-nama lain, Izzuddin Al-Qassam, antara nama yang masyhur kerana dia yang grup yang angkat senjata buat kali pertama untuk lawan dengan Zionis dan British masa tu. Kemudian sampai di zaman moden, kita kenal nama Syekh Ahmad Yasin, Syekh siapa lagi, Dr. Ahmad Rantisi, meninggal dunia dalam masa beberapa bulan saja beza, dan kedua-duanya dibunuh dengan roket daripada Apache pada tahun 2000 lah, tahun Intifadah lagu Rabbani tu lagu Rabbani Intifadah tu tahun Intifadah di Palestin. Dia bukan cerita yang beza. Kena faham, bila kita dengar lagu Intifadah Rabbani tu, memang ia dikarang, ditulis
kompos pada tahun berlakunya Intifadah Palestiniyah yang kedua. Intifadah Palestin 2 kali. Yang kali kedua tahun 2000, tahun terbit lagu Intifadah Rabbani, itulah bersempena dengan Intifadah ni. Inilah tahunnya Syekh Ahmad Yasin dan Dr. Ahmad Rantisi syahid, bukan dibunuh dengan gunakan peluru daripada roket, daripada helikopter Apache untuk bayangkan betapa mereka ni menjadi target. Mereka sebut benda yang sama. Mereka nak Palestin bebas di depan mata mereka, tapi mereka tak dapat saksikan pun. Orang-orang yang berjuang awal untuk Palestin tak sempat saksikan pun Palestin itu bebas. Dan kita tidak ada masalah untuk membaca cerita ni. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri pun tak sempat tengok Palestin bebas. Nabi sendiri pun tak sempat. Nabi solat di Masjidil Aqsa yang dijajah, yang merupakan tempat buangan sampah. Nabi sendiri pun wafat dalam keadaan Nabi mengutuskan pasukan untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi tak sempat melihat Al-Aqsa dibuka. Lepas tu di zaman moden ni, Palestin dijajah lagi dan diserang lagi. Kita harap kita dapat semangat itu daripada sirah. Jangan terburu-buru, jangan nak kemenangan segera, jangan kita mengharapkan bahkan kita yang mencapai benda itu. Lebih lagi daripada jauh, daripada Malaysia ni nak membebaskan Palestin. Apa yang kita mampu? Memang jalannya panjang, memang mengorbankan ramai nyawa, tapi dalam Islam sebab itu disyariatkan jihad. Bukan semata-mata jihad qital, segala macam jihad, pengorbanan, semangat di medan, itu adalah sebahagian daripada syariat kita. Dan kita kena bersedia memerlukan masa yang panjang untuk mencapai kemenangan tersebut, sebagaimana yang berlaku kepada para sahabat. Maka 16 Hijrah, zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, banyak lokasi dibuka oleh Islam. Kufah, Basrah, Qadisiyah, bahkan Madain pun dibuka. Apa lagi? Yaman, Dimashq, Urdun, segala tempat Islam telah buka. Tapi hanya satu tempat saja khalifah sendiri turun ke tempat itu untuk mengambil kunci, dan lokasi itu adalah Masjidil Aqsa, Al-Quds Al-Sharif. Ini satu-satunya lokasi. Umar tak pergi ke Qadisiyah, Umar tak pergi ke Basrah, Kufah, Umar tak pergi. Tapi bila sampai giliran pembukaan Masjidil Aqsa, Umar sendiri turun di lokasi tersebut. Menandakan apa? Menandakan selesailah satu agenda yang telah Nabi letakkan sejak awal lagi. Nabi SAW mendidik dan mentarbiah para sahabat, iaitu kita kena membuka Masjidil Aqsa, sama ada dengan Nabi SAW ataupun tanpa Nabi SAW. Dan apa yang menarik dalam cerita ni, orang sama yang merupakan muazzin pertama rasmi Nabi SAW di Masjidin Nabawi, Bilal ibn Rabah, dan orang yang Nabi juga minta untuk azan di atas Kaabah. Ya Bilal, naik Kaabah, laungkan azan. Bila Nabi buka Makkah, Nabi minta Bilal azan. Bila Nabi dirikan Masjidin Nabawi, muazzin pertamanya adalah Bilal. Kali ni Masjidil Aqsa ceritanya sama. Umar Al-Khattab faham benda ni, iaitu Bilal ibn Rabah, muazzin yang sama, diminta oleh Umar Al-Khattab untuk laungkan azan di Masjidil Aqsa ketika ia dibuka. Menandakan ketiga-tiga masjid ini terhubung dari sudut sejarah dan perjuangannya. Maka bila kita melihat Palestin dijajah, cuba membayangkan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dijajah. Itulah perasaan sama yang sepatutnya kita rasa ketika melihat Palestin dijajah. Dan selepas azan kita akan tutup dengan beberapa pelajaran. Mudah-mudahan kita sempatlah sentuh semua, insya-Allah. Allah.
Sebelum kita salat, saya akan mengutip pelajaran daripada cerita terakhir tentang pembukaan Baitul Maqdis era Umar Al-Khattab, apabila Umar sendiri yang pergi ke sana. Dan ada beberapa peristiwa yang akan memberikan bayangan apa sebenarnya yang kita cita-citakan tentang Palestin. Sebab saya lihat perkembangan isu Palestin yang agak baik ni, maksudnya kita boleh sebut entah 80%, 90% rakyat ataupun warga dunia menyokong menyebelahi Palestin, yang selebihnya iaitu political entity, political appointee yang menjadi Perdana Menteri, Presiden negara-negara yang pro-Israel ini saja yang memberikan dukungan kepada Israel. Itu satu perkembangan yang baik. Cuma mungkin dari sudut umat Islam, untuk kita fahami apakah cita-cita Palestin kita, kadang-kadang bila kita berdemonstrasi kita sebut hancur apa, macam-macam kan, hancur Zionis ada, hancur Yahudi ada, hancur Israel pun ada. Mana satu yang kena hancurkan ni kan? Sebab tiga itu memberi maksud yang berbeza dari sudut ilmunya. Mungkin Israel itu okeylah, sebab walaupun kita sebagai umat Islam kita percaya Israel merujuk kepada Nabi Yaqub alaihissalam, tak apalah, itu perkataan yang kita boleh sebut merujuk kepada negara Israel hari ini. Cuma perkataan Zionis dan Yahudi ni, mana satu yang paling betul sekali? Sebab saya dengar komen-komen orang bila sebut tentang perjuangan Palestin, maksudnya kita nak bunuh as many as we can lah, membunuh sebanyak mungkin Yahudi yang ada atas muka bumi ni. Adakah itu agenda Palestin kita? Sebab dia melihat apa yang berlaku di Palestin ni, ya betul Yahudi yang menjadi culprit di sebalik apa yang berlaku, tapi apakah dengan maksud kita membunuh semua orang yang ada DNA Yahudi di dalam darah mereka? Pergilah bawa mana-mana hospital, cek, ni ada darah Yahudi ni, kamu tak boleh nak survive, kamu kena dihukum bunuh, kerana kamu adalah agenda perjuangan kami adalah nak membunuh kamu.
Dan ini yang merisaukan kita kalau kita salah memahami impian Palestin kita. Dan realitinya, kalau saya boleh counter sikit beberapa kefahaman asas kita tentang perjuangan Palestin, buku yang paling dirujuk di dunia barat tentang Palestin, nama pengarangnya adalah Ilan Pappé. Saya pun baca buku tu, buku dalam bahasa Inggeris. Tuan-tuan kalau nak baca boleh cari buku ni. Tak tahu dekat mana, kat Kinokuniya mungkin ada. Ada beberapa buku ditulis, antara yang paling popular adalah 10 Myth About Israel. Dia, Ilan Pappé, nama pun dah pelik dah. Ilan Pappé ni orang mana ni? Orang UK ke US ke? Dia adalah seorang Yahudi dan anak kepada seorang Yahudi yang Zionis. Maksudnya Yahudi yang pelampau ni, itu adalah keturunan ayah atuk dia, pakcik-pakcik dia, lahir di negara haram Israel, seorang Yahudi. Dan bila kita baca buku tu, kita dengar interview. Saya banyak dengar interview di Al Jazeera bersama dengan Ilan Pappé. Dia buat dokumentari. Ingatkan dia orang Islam, ingatkan dia orang Palestin, ingatkan dia orang Arab, tapi rupanya adalah seorang Yahudi keturunan Zionis Israel yang telah dipanggil apa ya, tak nak sebut murtad kan, tapi dia telah meninggalkan semua legasi tok nenek moyang dia kerana dia menjadi seorang ahli sejarah, pengkaji sejarah yang mengkaji tentang sejarah Israel, dan jawapan yang ditemui berbeza dengan apa yang dia belajar sepanjang waktu di sekolah dulu. Dan dia telah diburu oleh negara haram Israel. Sekarang dia duduk di London, dah tua dah orangnya. Dengan maksud, adakah kita nak bunuh dia bila kita kata hancur-hancur Yahudi? No. Kita tidak memaksudkan nak memancung kepala semua orang Yahudi. Kita akan ambil apa yang Umar buat dalam peristiwa pembukaan Al-Quds. Apa Umar buat? Bila Umar Al-Khattab tiba di sana, Umar ambil kunci di mana saya dah sebut tadi, di The Holy Church of Sepulchre, gereja di Al-Quds ini menjadi tempat Umar berhenti untuk mengambil kunci di situ. Dan ketika itulah Umar solat 2 rakaat. Ini standard kalau kita syukur nikmat Allah beri pada kita. Cara kita manifest adalah dengan solat 2 rakaat. Umar solat 2 rakaat. Dan sebenarnya Patrick Sophronius, merupakan orang agama paling tinggi di Al-Quds ketika itu, ajak Umar, solatlah dekat dalam church. Kenapa solat kat luar? Umar cakap, tak nak. Kalau aku solat dalam church ini, ia akan memberikan gambaran, bagi isyarat kepada orang Islam, church ni kena tukar jadi mosque. Itu memberi gambaran yang menjadi satu isyarat bahawa kita kena tukar segala gereja, segala sinagog yang ada di Palestin, tukar jadi masjid. Dan Umar tak nak benda itu berlaku. Dan ada satu perjanjian namanya Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar dengan penduduk asal Baitul Maqdis. Sebab di situ dah ada orang asal, dah ada orang Kristian, dah ada, sejak zaman berzaman dah ada orang kat situ kan. Ada orang Kristian, ada orang Yahudi juga. Paling ramai sebenarnya Kristian daripada Kristian Ortodoks yang dikawal oleh Byzantine, Rom Timur ni. Maka Umar buat perjanjian, tidak ada satu nyawa pun yang dihalang untuk duduk kat sini. Umar tak pernah halang, Umar tak pernah pancung mana-mana kepala. Walaupun itu yang mungkin kita terbayangkan kalau zaman tu, itu tidak berlaku. Umar membenarkan mereka untuk imarahkan rumah ibadat mereka. Dan Umar, bila Umar pergi ke Masjid Al-Aqsa, ketika itulah Patrick Sophronius beritahu, ni dari sinilah datang fakta tu, itu tempat kami buang sampah tu. Dan Umar cakap, tidak, ini adalah Masjid Al-Aqsa untuk kami, dan kami akan bangunkan masjid untuk umat Islam di sini. Sebab tu kalau tuan-tuan senaraikan gereja-gereja sinagog lama di Palestin, umurnya adalah umur, bahkan ada yang umur seawal kurun kedua, kurun ketiga Masihi, masih berdiri teguh di Palestin pada hari ini. Siapa yang jaga kalau bukan umat Islam? Siapa yang membenarkan gereja untuk survive kalau bukan umat Islam? Kedatangan Israel di Palestin sejak 1948, bahkan Masjid Ibrahimi, Masjid Khalil di Hebron, yang nama yang ditukar jadi nama Yahudi itu, nama asalnya Khalil, itu pernah ditukar jadi tempat orang Yahudi berpesta. Hebron pernah ditukar menjadi sinagog, rumah ibadat Yahudi ketika mereka menjajah Palestin. Hari ini saya tak pasti apa jadi pada masjid itu, adakah masih menjadi masjid ataupun tidak. Tapi ini sangat menyedihkan. Bahkan masjid-masjid umat Islam di Palestin ditukar menjadi kandang lembu, kandang haiwan orang-orang Zionis Israel yang datang ke Palestin sebagai penjajah.
Maka kita harap cita-cita Palestin kita betul, bahawa kita kalaulah satu hari nanti kita akan buka Palestin, janji Allah Ta'ala kita akan buka Palestin. Kita bukan nak bunuh orang, kita bukan nak menghalau orang. Kalaulah memang kita kena hidup dalam kerukunan itu, berkongsi tanah yang sama dengan mereka, ya, kita akan kongsi. Okay? Sebab Islam tidak pernah menghalang dari sudut citizenship ni, silakan. Okay? Tapi kita yang akan memimpin, dan kita akan memastikan keamanan dan kedaulatan, kedamaian kekal di Palestin sehingga ke akhirnya. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Semangat pula malam ni. InsyaAllah bulan akan datang kita masuklah kitab kita semula, ya. Dah 2 kali tinggal kitab kita. InsyaAllah kita akan kembali kepada kitab Suwaru min Hayatis Sahabah, kisah kehidupan para sahabat. Tapi tetap kita akan kenang Palestin juga dalam kuliah kita, dalam doa kita. Mudah-mudahan selagi mana Palestin belum bebas yang sebenar-benarnya, kita akan terus ingat mereka, insyaAllah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.